Hai, Assalamualaikum. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan sebuah dakwah yang bertajuk Hembusan Maut. So, apakah itu rokok? Rokok adalah bahan berbahaya yang diperbuat daripada tembakau serta bahan kimia berbahaya yang lain. Menurut pandangan Islam, hukum menghisap rokok adalah haram kerana perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang mengancam nyawa serta dapat memudaratkan kesihatan tubuh badan seseorang. Jadi, antara nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umum kita adalah nikmat kesihatan. Selain berupa nikmat, ia juga merupakan satu ujian Allah kepada hamba-hambanya. Sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kita dituntut untuk mensyukuri nikmat kesihatan dengan menjaga dan memeliharanya. Penjagaan kesihatan paling penting adalah melalui pemakanan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisyaratkan bahawa makanan dan minuman pemberiannya adalah merupakan suatu ujian agar manusia tidak melampaui batas serta melakukan kerosakan di bumi. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Al-Baqarah ayat 60. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu terpancutlah air dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya setiap-tiap puak telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di bumi. Maka ayat tersebut telah mengisahkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala berupa minuman kepada umat Nabi Musa AS. Pemberian itu turut disusuli dengan peringatan supaya hamba-hambanya tidak menyebarkan kerosakan di muka bumi. Ini kerana makanan dan minuman boleh menjadi punca kesihatan atau berubah menjadi faktor kesakitan seseorang individu. Islam sangat menitik beratkan kehidupan manusia demi mencapai kepentingan dalam kehidupan, menjamin kemaslahatan, menyekat kemudaratan dan menolak kerosakan. Perkara ini terangkap dalam maqasid syariah atau tujuan persyariatan. Islam sebagai agama yang rahmah telah menyediakan suatu medan pendidikan umatnya agar menjalani kehidupan dengan gaya hidup yang sihat. Dalam surah Al-Maidah ayat 4, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka maza uhilla lahum qad uhiddat lakum tayyibat. Yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Bagi menjawabnya, katakanlah, dihalalkan bagi kamu makanan yang lazat serta baik. Okey, demikianlah syariat Islam. Ia menegaskan dan menghendaki bahawa setiap umatnya supaya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik sama ada dari segi luaran ataupun dalaman. Bahkan, seorang mukmin yang sihat dan kuat lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding mukmin yang serba-serbi, lemah dan juga sakit. Justru itu, segala faktor yang boleh membawa kemudaratan kepada diri kita dan orang sekeliling amatlah dilarang dalam agama. Antara satu perbuatan yang mendatangkan kemudaratan ialah tabiat merokok. Tabiat merokok bukan sahaja mencemarkan udara, bahkan ia juga memberikan kemudaratan kepada perokok itu sendiri dan juga orang-orang di sekelilingnya. Mereka semua akan menghidap berbagai jenis penyakit berbahaya, parah, kanser dan sebagainya. Selain itu, tabiat merokok juga merupakan satu gejala pembaziran yang di mana dalam Islam amatlah melarang umatnya untuk membazir, iaitu membelanjakan sesuatu yang tidak mendatangkan apa-apa faedah. Ini satu fakta, dan jika anda dapat perhatikan di dunia ini, tiada satu pun negara yang mengiktiraf ataupun menyatakan tabiat merokok itu baik. Semua negara menyatakan tabiat merokok itu adalah sesuatu tabiat yang buruk dan mendatangkan kemudaratan kepada diri kita sendiri, kepada perokok, kepada orang sekeliling dan juga kepada udara.
Apa yang lebih membimbangkan, terdapat golongan perokok yang bersikap sambil lewa terhadap tabiat jelik mereka sekalipun menyedari ianya membawa kesan mudarat kepada diri sendiri dan dilarang oleh agama. Para perokok juga disarankan untuk mengambil langkah inisiatif dengan memanfaatkan bulan mulia iaitu bulan Ramadan sebagai titik tolak untuk mereka berhenti dan meninggalkan tabiat merokok. Seperti yang kita semua sedia maklum, pada bulan Ramadan, perbuatan menghisap rokok dapat membatalkan puasa seseorang. Justru itu, apabila berada di fasa bulan Ramadan, perokok boleh melatih diri mereka untuk tidak merokok dengan niat untuk tidak membatalkan puasanya. Aidilfitri yang diraih bukanlah bermakna kembali kepada tabiat buruk sebelum Ramadan. Sebaliknya, kembali kepada fitrah yang asalnya tidak merokok dan kembali menjalani gaya hidup sihat. Dan alangkah indahnya nikmat kesihatan yang diberikan Allah itu dapat dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah dengan sempurna. Perokok juga diseru agar berazam dan berusaha untuk menghentikan tabiat merokok. Pihak kerajaan juga telah menyediakan beberapa langkah inisiatif mereka melalui Kementerian Kesihatan Malaysia. Khususnya, mereka telah menyediakan pelbagai kaedah bagi membantu para perokok untuk meninggalkan tabiat ini. Bagi mereka yang tidak merokok tetapi mungkin mempunyai ahli keluarga atau rakan-rakan yang merokok, anda adalah dinasihatkan untuk memberi sokongan dan dorongan kepada mereka supaya mereka dapat berhenti merokok dan tidak mencemooh ataupun memberikan kata-kata negatif kepada mereka kerana perkara tersebut akan membuatkan mereka lebih untuk mengambil rokok secara tidak terkawal. Jadi terdapat 3 kesimpulan yang akan saya rungkaikan, iaitu yang pertama, nikmat kesihatan tubuh badan adalah anugerah Allah yang perlu kita syukuri dan jaga sebaiknya. Yang kedua adalah Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-37 memutuskan bahawa rokok adalah haram kerana terdapat kemudaratan padanya. Dan yang ketiga, umat Islam mestilah bebas daripada tabiat merokok bagi menjamin kesejahteraan hidup seluruh anggota masyarakat.